Kita masuk lagi satu isu penting, iaitu macam mana nak tahu perempuan tu berhenti haid. Maksudnya bila masa, apa petanda untuk dia tahu dia dah suci? Dengan dua benda. Yang pertama, bila mana darah terputus dan sudah kering. Dan yang kedua, bila dia melihat qassatul bayda, cecair putih keluar. Dia ada dua lah, salah satu daripada dua ni. So kalau orang perempuan dia turun darah haid, bila masa dia nak tahu dia dah suci dan boleh mandi? Pertama, bila kering. Kering tu kata para ulama, dia masukkan kapas dalam kemaluan dia dan keluar tu tak basah, maksudnya tak ada darah. Itu dianggap sebagai kering. Maka dia sudah wajib untuk mandi. Ataupun keluar qassatul bayda, keluar cecair putih jernih, maka dia dah boleh mandi. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya hadis hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, kana an-nisa yab'athna ila Aisyata bid-dirajah fiha al-kursuf fihi sufrah min damil haidah yas'alnaha 'anis salah fataqulu lahun la ta'jaln hatta tarayna al-qassatal bayda. Hamba kepada Aisyah bagi tahu kat kita, dia kata perempuan di zaman Aisyah ni, waktu ni Nabi mungkin dah wafat, sebab tu dia tanya Aisyah. Perempuan di zaman Aisyah hantar dekat Aisyah, tunjuk dekat Aisyah kain. Satu kain, qimash, kain besar, dalam tu ada kapas. Yang mana dalam kapas tu ada, yang mana di kapas tu ada darah, dia bukan darah, tapi dia cecair yang berwarna kuning. Berwarna kekuning-kuningan. Jadi bila berwarna kekuning-kuningan, dia nak tanya Aisyah, saya ni haid, sekarang ni darah dah tak keluar, keluar cecair kuning ni. Bila keluar cecair kuning ni, adakah saya sudah dianggap sebagai suci, boleh mandi ataupun tidak? Aisyah kata, dia nak tanya tentang solat, sebab dia kata kalau saya dah suci, saya nak solat ni, nak mandi. Aisyah kata, la ta'jal, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat untuk mandi sehingga kamu melihat qassatal bayda, sehingga kamu melihat cecair putih keluar. Kalau kuning tu dianggap haid lagi. Ada kaedah macam tu lah. Cecair kuning, cecair keruh yang keluar pada waktu ataupun pada tempoh haid, ataupun selepas keluarnya darah haid, itu dianggap sebagai haid. Okey? Kalau cecair kuning keluar, cecair keruh keluar bukan di tempoh haid, dah suci dah, memang dah keluar qassatul bayda, kemudian keluar lagi kuning dan ataupun keruh, yang tu bukan haid. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, yang mana Ummu Atiyah kata, kunna la na'uddul sufrah wal kudrah ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap cecair kuning, cecair keruh selepas daripada suci, bukan di tempoh haid. Katalah haid perempuan tu di awal bulan, 6 hari 7 hari, so dia keluar di tengah-tengah bulan lepas suci, itu bukan haid, itu istihadah, maka dia wajib solat. Tapi kalau dia keluar di tempoh haid, ataupun dia keluar tu waktu tempoh yang boleh menjadikan dia haid, dia keluar lepas darah keluar dan tidak melebihi tempoh 15 hari, itu dianggap haid. Itu dianggap haid, maka dia tak perlu lagi untuk mandi. Sebab tu Aisyah kata, jangan cepat sangat sehingga dia melihat qassatal bayda. Kalaulah perempuan tak ada qassatal bayda, dia tak ada cecair putih yang keluar, maka memadai untuk dia tengok bila dah kering. Bila dah kering,
Kena tunggu ke tak tunggu? Sehari, setengah hari? Ulama berbeza pendapat lah masalah ni. Pendapat Ibnu Abbas, dan inilah pendapat majoriti para ulama, dia kata bila tengok dah kering, mandi terus. Ibnu Abbas kata bila tengok dah kering, mandi terus. Tak boleh nak tunggu-tunggu, nak lengah-lengah. Tapi Ibn Qudamah mengatakan dia kena tunggu. Kalau darah tu kering sebelum daripada tempoh kebiasaan. Katalah tempoh kebiasaan dia 7 hari. Tiba-tiba bulan tu darah berhenti pada hari yang keempat, dah kering. So dia kena mandi. Dia kena tunggu sehari dulu. Lepas sehari memang tak keluar dah, dia kena mandi dan kena qada waktu yang ditinggalkan sehari tadi. Salat. Kerana dia dah dianggap sebagai kering. Tapi pendapat yang tepat ialah pendapat Ibnu Abbas dan majoriti ulama, bila kering saja mandi dan salat. Okey? Bila kering saja boleh mandi dan salat. Baik. Ini satu isu. Okey? Untuk kita tahu bila perempuan tu sudah suci. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang agak sedikit dalam. Jenis-jenis wanita bila turun haid pada dia. Jenis-jenis wanita bila turun haid pada dia. Wanita ni dia ada 3 bahagian ataupun 3 jenis. Yang pertama mubtada'ah. Mubtada'ah ni orang yang kali pertama turun haid. Dia baru balik lah. Dia baru balik. Kedua, mu'tadah, perempuan yang dah ada haid dan haid dia sudah ditentukan harinya, bilangannya. Dan yang ketiga, mutahayyirah, perempuan yang keliru. Keliru ni maksudnya dia kata dia tak ingat berapa hari haid dia. Dia tak ingat berapa hari. Haid saya berapa hari ya? Dia tak ingat. Ada ke orang tak ingat? Saya ingat je kan? Tak. Ini untuk orang yang hilang ingatan mungkin. Jangan gelap. Mana tahu ada orang dia jalan, dia ingat jalan tu lurus dan luas, rupanya ada pintu cermin, dia terlanggar, masuk hospital 10 hari, terus hilang ingatan. Orang tanya kat dia, sebelum ni haid berapa hari? Dia tengok, tak ingat. Saya tak ingat. Saya kata haid, diri saya pun saya tak ingat. So dia mutahayyirah. Dia orang yang keliru. Orang yang keliru ni pun ada 3 jenis. Orang yang keliru ni ada 3 jenis. Pertama, dia keliru bilangan. Dia lupa bilangan haid dia berapa. Dia lupa waktunya bila. Kan orang tanya dia, awak biasa haid berapa hari? Saya tak ingat. Saya hilang ingatan ni. Bila agak-agak? Awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan? Tak ingat. So dia dianggap sebagai keliru mutlak. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, dia keliru hanya pada waktu. Sebab tadi masa dia jalan langgar pintu 2 orang. Dia kuat sikit sebab dia berlari, boom, kena. So hilang semua. Kawan dia hilang separuh aja. Duduk masuk hospital, hilang separuh ingatan. Dia ingat, saya dulu sebelum terantuk ni, haid saya 6 hari. Orang tanya, bila? Awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan? Tak ingat. Bila tak ingat, maka dia dianggap sebagai mutahayyirah. Mutahayyirah pada waktu. Keliru pada waktu. Dan yang ketiga, dia tak keliru pada waktu, cuma dia keliru pada bilangan.
Saya ingat haid saya awal bulan. Berapa hari? Tak ingat. Agak-agak ada tak orang macam ni? Setiap daripada mereka ada hukum yang khas. So, itu untuk mutahayyirah. Nanti kita bincang dalam sesi yang kedua. Untuk orang yang ada adat, untuk orang yang memang dah haid dah sebelum ni, dia ada bilangan harinya. Macam mana nak menentukan bilangan hari tu? Macam mana nak menentukan haid tu dah dianggap sebagai adat? Bila mana, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata bila mana dia berulang 3 kali. Yang ni Hambali. Bulan pertama 6 hari, bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 6 hari. So adat dia 6 hari. Kenapa dia kata adat ni sesuatu yang berulang, baru dia anggap adat. Macam mana nak tahu dia berulang? Lebih daripada 2 kali, 3 kali dan ke atas baru dikira sebagai adat. Okey? Itu Hambali. Mazhab Syafi'i, dia kata, mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Ada yang kata kena berulang 2 kali, dan pendapat yang tepat dalam mazhab, dia kata hanya sekali. Maksudnya kalau bulan lepas, dia haid 6 hari, itulah adat dia. So kalau bulan ni, 6 hari ya? Tak perlu untuk berulang, dia kata. Maka, ini untuk orang yang ada adat. Untuk orang yang permulaan, memang tak ada adat lah. Kan dia permulaan turun darah. Okey? Boleh? Baik. InsyaAllah nanti kita bincang berkenaan dengan orang yang mutahayyirah ni. Kita masuk dulu pada perbahasan perempuan yang baru turun darah pada dia, maksudnya dia baru balik. Macam mana dia nak buat? Okey. Kita bagi tahu tadi, saya dah bagi tahu tadi, umur untuk perempuan dalam mazhab Syafi'i dan ini mazhab majoriti, bila umur dia mencapai 9 tahun qamari dan turun darah, darah tu boleh dianggap sebagai darah haid bila mencapai sehari semalam paling kurang dan tidak melebihi 15 hari. Okey, sekarang ni satu orang perempuan umur dia 9 tahun. So turun darah. Bila turun darah, maka kena tengok keadaan ni. In jahad dam amsakat wa in abarad dam 15 yawman falaha halat atiyah. Bila mana seorang perempuan yang baru turun haid, turun darah pada dia, dia terus tinggalkan salat. Maksudnya dia dah dianggap sebagai haid lah, sebab umur dia 9 tahun dah. Dan bila mana haid dia berhenti, kering ataupun keluar qasah baydha, dan dia hitung-hitung tempoh tak cukup sehari semalam, maka yang tu bukan haid. Dia kena qada balik salat dia. Tapi kalau darah tu melebihi 15 hari, dia kali pertama turun lebih 15 hari. So dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia memang tak ada adat lah kan. Kalau dia boleh bezakan antara darah, dia kena bezakan. Darah turun lebih 15 hari. So dalam masa lebih 15 hari yang turun tu, dia boleh bezakan darah. Macam mana nak bezakan darah? Bezakan darah ni salah satu daripada 3 sifat. Yang pertama, warna dia. Sebab dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaish, Nabi kata darah haid ni hitam. Sebenarnya bukanlah hitam, dia kehitaman, pekat. Kemudian kata mazhab Syafi'i, dengan rih ataupun raihah, dengan bau. Dan yang ketiga, sukhunah, dengan kelikatan ataupun kepekatan. So
bila darah tu ada salah satu daripada 3 sifat ni, ia dianggap darah haid. Katalah satu orang perempuan baru turun darah kat dia, haid. Kali pertama turun, lebih 15 hari. Bila lebih 15 hari, dia tahu dia istihadah. Dia tahu dia istihadah. Maka dia kena tengok sifat darah. Sebab tu dia kata, ni dia kata, apabila darah melebihi 15 hari, dia melihat darahnya pada sebahagian hari mempunyai sifat darah haid, maka ia adalah haid. Dengan syarat, nak sifatkan ni dengan syarat juga, 2 syarat. Syarat pertama, darah yang bersifat dengan darah haid itu tak kurang pada sehari semalam dan tak lebih daripada 15 hari. Sebab tu saya hurai tadi, kita kena tahu tempoh minima dan tempoh maksima. Sebab dia nak gunakan untuk bezakan darah. Seorang perempuan kali pertama turun darah, lebih 15 hari. So dia tengok, darah ni, sifat ni, ni macam haid. Sebab warna dia, kelikatan dia ataupun bau dia macam haid. Tapi tengok-tengok tak cukup sehari semalam. Tak boleh nak kata itu haid. Sebab sifat itu kurang sehari semalam. Tapi kalau lebih sehari semalam, kurang 15 hari, so itu dianggap sebagai haid. Dia yang lain tu, selebih daripada sifat tu, itu bukan darah haid. Okey. Tengok masalah yang kedua. Apabila seorang perempuan yang baru turun darah melihat pada bulan yang pertama darah hitam, kemudian merah, kemudian kuning, dia kena tahan diri dia daripada salat. Tahan selagi mana turun. Sebab itu kali pertama, dia tak ada adat lagi. Tahan semua sekali. Kerana mungkin keseluruhannya adalah haid. Bila mana kurang daripada 15 hari. Macam ni. Perempuan baru turun darah. So turun darah, mula-mula darah hitam 3 hari. Kemudian darah merah, kemudian kuning. Jangan cepat sangat. Itu Aisyah kata tadi. Jangan cepat sangat untuk mandi. Sehingga turunnya qasah bayda, cecair putih, ataupun kering. Sekarang tak kering lagi. Dia kena tunggu. Lebih 15 hari baru dia tahu istihadah. Keseluruhannya, kalau kurang pada 15 hari, keseluruhan tu dia haid, dikira sebagai haid. Kalau lebih, baru dia tahu dia istihadah. Okey? Baik. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.